Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Kita akan baca sikit tazkirah daripada Hazrat Ramah Syekh Kabirin Wajagan Naqsyaband rahmatullah alaih. Kita akan baca tentang Hazrat Khawajagan Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih. Khawaja Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih ni adalah syekh kepada Khawaja Muhammad Baba Samasi. Khawaja Baba Samasi adalah syekh kepada Syah Bahudin rahmatullah alaih. Hazrat Khawaja Azizan Ali Ar-Ramitani rahmatullah alaih adalah khalifah kedua daripada Hazrat Khawaja Khawajagan Mahmud Anjir Faghnawi rahmatullah alaih. Beliau telah dilahirkan di sebuah bandar yang bernama Ramitan di sekitar kota Bukhara yang jaraknya dalam lingkungan 6 batu jauhnya dari kota. Beliau adalah seorang penyebar utama rantaian silsilah Khawajagan yang agung dan merupakan seorang syekh serta tunjang utama dalam tarikah Naqsyabandiyah. Dalam kalangan para masyaikh sufiyah, beliau telah diberikan gelaran Azizan yang bermaksud seorang syekh tersayang kerana kedudukannya sebagai seorang wali kutub di kalangan para awliya di zamannya. Ketika saat Hazrat Khawaja Mahmud Anjir Faghnawi rahmatullah alaih sudah semakin hampir kepada kematiannya, beliau telah melantik Hazrat Khawaja Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih untuk menggantikannya meskipun masih terdapat para khalifah beliau yang lain. Beliau juga telah mengarahkan agar seluruh keanggotaan para ikhwan berada di bawah pengawasan dan pengarahan Hazrat Khawaja Azizan rahmatullah alaih. Hubungan utama yang membawa limpahan menuju kepada Hazrat Imam Tariqat Khawaja Khawajagan Syah Bahudin rahmatullah alaih adalah terkait menerusi beliau. Hazrat Khawaja Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih telah dikurniakan dengan tingkatan kerohanian yang tinggi dan mulia serta memiliki bakat kepribadian yang besar. Beliau adalah seorang penenun dan menjalankan perniagaannya sebagai tukang tenun bagaimana yang diriwayatkan oleh Hazrat Khawaja Maulana Abdul Rahman Jami rahmatullah alaih dalam kitabnya yang masyhur Nafahat Al-Uns yang bererti nafas keintiman ilahi. Hazrat Maulana Jalaluddin Arumi rahmatullah alaih juga telah merujukkan Hazrat Khawaja Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih sebagai Nassaj yang bererti sang penenun di dalam karangan syair masnawinya yang agung. Hazrat Syekh Ruknuddin Ala Ad-Daulah Semnani rahmatullah alaih yang hidup sezaman dengannya mempunyai perhubungan surat menyurat dan komunikasi mengenai beliau yang diedarkan secara bertulis. Pada suatu ketika Hazrat Syekh Ruknuddin Ala Ad-Daulah Semnani rahmatullah alaih telah menghantar seorang darwish untuk bertanyakan 3 persoalan terhadap Hazrat Khawaja Azizan rahmatullah alaih. Soalan yang pertama, seperti mana anda, kami cuba untuk tidak ketinggalan dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Anda tidak mengambil terlalu banyak masalah dalam menyediakan makanan dan minuman. Anda memberikan apa sahaja yang ada untuk diri kami sendiri. Untuk diri kami sanggup melakukan apa sahaja dalam memberikan layanan ramah mesra. Kami sentiasa mencari sesuatu yang lebih dan mengenakan diri kami untuk sedaya upaya. Tetapi orang melebihkan anda dan mengadu tentang kami. Apakah boleh ada suatu penjelasan di situ? Jawapan dari Hazrat Khawaja Azizan, terdapat banyak yang menyediakan perkhidmatan itu sebagai budi dalam pertukaran untuk terima kasih. Tetapi sedikit di kalangan mereka yang menganggap ia suatu nikmat yang dibenarkan untuk berkhidmat, berusaha untuk berterima kasih terhadap peluang untuk berkhidmat sehingga tiada siapa yang mengadu tentang anda lagi. Soalan yang kedua, kami telah mendengar dikatakan bahawa anda menerima latihan anda dari Hadrat Khidir alaihi salam. Bagaimana boleh sedemikian? Jawapan, terdapat para pencinta sebenar di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan Khidir alaihi salam adalah kekasih mereka yang bersemangat. Soalan ketiga, kami telah mendengar bahawa anda terlibat dalam zikir jihri dan bukannya zikir khafi. Bagaimana ini boleh berlaku? Jawapan, kami juga telah mendengar bahawa anda melakukan zikir secara rahsia. Oleh kerana kami telah mendengar berkenaannya,
maka ianya tidak menjadi zikir yang rahsia lagi selepas semua itu. Sesungguhnya tujuan zikir sir secara rahsia ialah tiada apa-apa yang perlu diketahui tentangnya. Sama ada anda terlibat dalam zikir sir yang tersembunyi atau dalam zikir jihir yang boleh didengari, kedua-duanya adalah sama. Ianya juga boleh dikatakan bahawa menjadi terkenal dengan pengamalan zikir sir adalah lebih dekat kepada kesombongan munafik. Berkenaan zikir jihri, beliau telah memberikan jawapan ini kepada seorang ulama yang terkenal. Terdapat hadis Nabawi yang telah diterima oleh semua para ulama bahawa memerintahkan seseorang yang diambang kematian untuk melafazkan ikrar, mentauhidkan ilahi dengan suara yang kuat. Oleh kerana setiap nafas yang ditiupkan oleh darwish boleh dianggap sebagai nafas terakhir beliau, adalah perlu untuk mendapatkan kebijaksanaan ini menerusi zikir jihri yang boleh didengar. Seorang ulama yang terkemuka sekali pernah bertanya kepadanya, dengan zikir jenis apakah yang kita telah diperintahkan supaya mengingati Allah dengan sekerap-kerapnya? Adakah zikir lisan di lidah atau zikir qalbi di hati? Hazrat Khwaja Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih menjawab, ia bermula sebagai ingatan zikir di lidah dan berakhir sebagai ingatan zikir di hati. Dalam bentuk asalnya, ia melibatkan perbelanjaan usaha yang membosankan dan melesukan. Walau bagaimanapun dalam bentuknya yang muktamad, disebabkan oleh pengaruh yang dikenakan oleh zikir itu di hati, ia akan memberikan kesan kepada anggota-anggota, organ-organ dan sel-sel zarah dalam tubuh. Maka seseorang yang akan sampai pada hakikat lautan kewujudan dan mencapai kepada rahsia zikir yang kerap berterusan. Kerja satu hari seperti ini akan menghasilkan keuntungan yang sama dengan apa yang dapat diperolehi oleh kerja setahun pada apa-apa jenis kerja yang lain. Hazrat Khwaja Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih berkata, ini adalah makna perkataan bahawa pada satu malam Allah melihat 360 kali di hati para hambanya yang beriman. Hati mempunyai 360 tingkap, dibuka oleh 360 urat yang memasuki hati. Apabila hati dirangsang oleh ingatan zikir, perhatian khusus Allah adalah diarahkan ke arah itu. Dan manfaat yang terhasil adalah diagihkan ke seluruh tubuh badan melalui 360 saluran urat itu. Ini bermakna bahawa setiap anggota dan organ tubuh menjalankan bentuk ibadatnya yang tersendiri secara begitu pelik, dan sinaran yang berasal dari ibadat mereka menganugerahkan limpahan kurnia itu ke atas hati, bahawa perhatian yang sedemikian ini sesungguhnya adalah benar-benar pandangan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala. Hazrat Khwaja Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih yang dihormati telah ditanya apakah iman? Beliau menjawab, untuk merindukan dan tiba. Kata ungkapan hikmahnya dan hikmah ungkapan kata-katanya. Antara kata-kata hikmahnya adalah sebagai berikut. Makna ayat Al-Quran, tubu ilallah, kembalilah bertaubat kepada Allah, mengandungi kedua-dua, peringatan dan berita baik. Peringatan adalah kebimbangan untuk bertaubat, manakala berita baik adalah bahawa ianya akan diterima. Jika ia tidak akan diterima, maka ianya tidak akan diperintahkan. Adalah perlu untuk melibatkan diri dalam kerja dan membawa kerja tersebut kepada kesimpulan yang betul. Selama mana ianya masih dijalankan, seseorang mesti menganggap bahawa ia masih belum dilakukan. Adalah perlu untuk mengakui bahawa seseorang itu bersalah dan memulakan kerja yang baru. Kamu mesti menjaga diri secara berhati-hati dalam dua situasi keadaan, iaitu ketika bercakap dan semasa makan. Pada suatu hari, Hazrat Khidir AS telah memasuki pada kehadiran Hazrat Khwaja Abdul Khaliq Al-Ghujudwani rahmatullah alaih yang dihormati. Hazrat Khwaja Abdul Khaliq Ghujudwani rahmatullah alaih mempunyai 2 roti barli yang dibawa dari rumahnya dan memberikannya kepada Hazrat Khidir AS. Hazrat Khidir AS tidak memakannya. Jadi Hazrat Khwaja Abdul Khaliq Ghujudwani rahmatullah alaih memberi jaminan kepadanya bahawa roti itu telah diperolehi dengan cara yang sah di sisi undang-undang. Untuk ini Hazrat Khidir AS bertindak balas dengan berkata, ya, roti ini makanan yang sah di sisi undang-undang, tetapi orang yang menguli adunan roti ini berada dalam keadaan berhadas
kami tidak boleh memakannya. Apabila seseorang menyeru akan rakan ciptaannya yang lain kepada kebenaran, dia mesti bertindak seperti seorang pelatih haiwan liar. Sama seperti jurulatih yang mengetahui sifat dan perangai binatang yang dia berurusan dengannya, lalu bertindak dengan sewajarnya, seorang penyeru juga mesti berbuat demikian. Jika Mansur Al-Hallaj telah menemui salah seorang daripada murid-murid Hazrat Khwajah Abdul Khaliq Ghujlani rahmatullah alaih, nescaya dia tidak akan pergi ke penjara kerana dia terpaksa menerima latihan yang sesuai dan berkembang ke tahap yang lebih maju. Dalam usaha untuk mencapai matlamat, seseorang salik perlu menjalani banyak latihan kerohanian dan kesusahan. Walau bagaimanapun, terdapat suatu kaedah yang memberikan pimpinan kepada jalan rohani yang benar. Ianya dengan menarik perhatian hati daripada seseorang yang telah memberikan hatinya kepada Allah, kerana hati tersebut adalah titik pusat perhatian Allah. Apabila kamu membuat permohonan doa-doa, kamu perlu berbuat demikian dengan cara menggunakan panduan, iaitu dengan seseorang yang kamu tidak akan melakukan dosa. Panduan itu adalah seorang rakan Allah. Kamu mesti melayan dia dengan penuh merendahkan diri dan kasih sayang supaya dia akan membuat permohonan doa bagi pihak anda. Potong syair puitis telah dibacakan kepadanya yang bermaksud bahawa pencinta yang gairah memerhatikan dua perayaan agama dalam satu nafas. Beliau bertindak balas dengan berkata, kekasih yang gairah menikmati tiga perayaan dalam satu nafas. Ia adalah kerana dalam setiap ingatannya terhadap Allah, sama kedua-duanya seperti dia yang dipanggil oleh Allah untuk diingati dan diberikan jaminan kepada penerimaannya. Dia menikmati kedua-dua perayaan itu dan tanda-tanda kebahagiaan. Hazrat Syekh Ruknuddin rahmatullah alaih pernah bertanya kepada Hazrat Khwajah Azizan rahmatullah alaih, mengapakah bahawa pada hari sebelum masa bermula ada roh-roh itu menjawab ya kepada soalan adakah aku bukan Tuhan kamu? Manakala pada hari kiamat, jadi siapa yang akan membalas pertanyaan ilahi? Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Hazrat Khwajah Azizan menjawab, pada hari sebelum masa bermula adalah hari untuk mengenakan kepatuhan undang-undang yang suci. Ucapan adalah sesuai dalam perkara-perkara perundangan suci. Tetapi hari kiamat adalah hari apabila kepatuhan dikeluarkan dan dunia hakikat yang sebenar dirasmikan. Dalam kehadiran yang hakiki, perkataan adalah terkeluar dari tempat. Itulah sebabnya Allah yang Maha Suci akan memberikan jawapannya pada hari itu dengan berkata, ia kepunyaan Allah yang Maha Esa dan Maha Melimpahkan. Ini adalah salah satu daripada maksud ucapan-ucapan syair beliau. Bermaksud, burung jiwa apabila dilampirkannya pada badan, maka pastikannya selamat kerana ia adalah rakanmu. Jangan diuraikan ikatannya menyebabkan ia terbang, kerana jika ia terbang, kamu tidak boleh memegangnya. Hazrat Said Atta, seorang sufi yang mempunyai perhubungan dengan Hazrat Khwajah Ahmad Yasawi rahmatullah alaih, dan hidup sezaman dengan Hazrat Khwajah Azizan Ali rahmatullah alaih, mereka sering mengadakan perbualan hati ke hati dari semasa ke semasa. Pada suatu hari, dalam menerima rawatan tarbiyah dari Hazrat Khwajah Azizan, Said Atta memaparkan sikap yang tidak serasi dengan adab yang baik. Pada ketika itu, segerombolan perompak dari kawasan pedalaman Asia merompak bandar dan mereka telah mengambil anak-anak Said Atta sebagai tawanan. Hazrat Said Atta menyedari bahawa bencana ini telah menimpa beliau kerana kesalahannya bahawa dia telah melakukan sikap yang biadab terhadap Hazrat Khwajah Azizan. Untuk memohon maaf dan mengembalikan hubungan baik dengannya, beliau telah mengaturkan jamuan dan menjemput Hazrat Khwajah Azizan menghadirinya. Mengetahui niat Said Atta, Hazrat Khwajah Azizan telah datang menghadiri jamuan. Pada meja utama telah dikongsi dengan tokoh-tokoh utama agama dan orang kenamaan. Mereka begitu kagum dengan daya tarikan Hazrat Khwajah Azizan yang sangat besar serta kuasa kerohaniannya. Hazrat Khwajah Azizan telah mengulurkan tangannya ke arah makanan di atas meja seraya berkata, selagi anak Said Atta yang telah ditawan tidak masuk melalui pintu ini dan duduk di meja ini, dan selagi dia tidak menyertai kami dalam hidangan kami, selagi itulah Ali Rami Tani tidak akan menyentuh makanan ini. Tangannya itu dibiarkan tergantung.
Semua orang yang berada dalam majlis itu menjadi kebingungan. Bagi Hazrat Khawajah Azizan, manakala matanya tertumpu pada makanan, beliau kelihatan begitu terpesona dalam keadaan maruahnya yang menggerunkan. Tiba-tiba kemudian pintu dibuka dan anak Said Atta yang ditawan datang berjalan masuk ke dalam. Kebingungan telah mencapai kemuncaknya. Lalu mereka bertanya kepada anak tersebut, bagaimana anda mampu untuk datang ke sini? Anak lelaki Said Atta itu menjawab, saya tidak boleh menawarkan apa-apa penjelasan. Kumpulan perompak yang ganas mengambil saya sebagai tawanan dan hendak membawa saya keluar dari negeri. Mereka menjaga saya sangat ketat serta terikat dan kami telah menghabiskan masa beberapa hari dalam perjalanan. Sekarang, lihatlah, saya tiba-tiba melihat diri saya di tengah-tengah anda dan di tanah air saya. Semua orang jatuh di kaki Hazrat Khawajah Azizan dalam keadaan penyerahan penuh kehairanan. Suatu hari, seorang yang sangat dihormati datang untuk melawat Hazrat Khawajah Azizan, tapi tiada makanan terdapat di rumahnya. Hazrat Khawajah Azizan sangat sedih lalu dikeluar ke pintu pagar rumahnya. Pada masa itu juga, ada seorang pemuda penjual biri-biri meligas datang berlari-lari anak dengan periuk di tangannya. Periuk itu mengandungi kaki binatang ternakan yang beku. Orang muda itu berkata, saya menyediakan makanan ini untuk kamu dan sahabatmu. Jika kamu menerimanya, kamu akan membuat saya sangat gembira. Hazrat Khawajah Azizan amat gembira dengan makanan yang tiba. Para tetamu menikmati hidangan yang telah datang tepat pada maksanya. Apabila tetamu telah berlepas, Hazrat Khawajah Azizan pergi kepada pemuda itu dan berkata, makanan yang kamu bawa adalah mencukupi untuk membantu kami dalam keadaan sukar. Sekarang giliran kamu untuk meminta apa sahaja yang kamu mahu dari kami, insya-Allah hasrat kamu pasti akan diberikan. Pemuda itu berkata, saya ingin menjadi seperti anda. Hazrat Khawajah Azizan yang terhormat menjawab, ini adalah satu perkara yang sangat sukar. Jika beban kami dibawa hinggap ke atas bahu anda akan dihancurkan oleh beban yang berat. Bagaimanapun pemuda itu menegaskan dengan berkata, dalam dunia semuanya, hanya inilah satu-satunya keinginan saya, iaitu hanya ingin menjadi seperti anda. Tiada sesuatu yang boleh memujuk saya untuk mengetahui cita-cita yang lain. Hazrat Khawajah Azizan berkata, baiklah, biarkan dia menjadi begitu. Seolah-olah mengambil dia ke dalam jagaannya, beliau kemudiannya menarik pemuda itu ke dalam ruang peribadinya, di mana dia menetapkan pandangannya, memberikan tawajuh kepadanya dan memberi tumpuan kepada hatinya dengan hatinya. Tidak lama selepas itu, perubahan mula berlaku pada pemuda itu. Pada permukaan luaran dan dari segi dalaman, pemuda itu mula menjadi serupa dengan Hazrat Khawajah Azizan. Keadaan ini berterusan selama 40 hari. Kemudian pada hari ke-40, pemuda itu telah meninggal dunia kerana berat bebanan yang dia telah ambil ke atas dirinya. Bagaimanapun, beliau telah mencapai matlamat yang diinginkannya dan mendapat kebahagiaan selama-lamanya. Atas dasar petunjuk yang diterima dari alam ghaib, Hazrat Khawajah Azizan telah berhijrah ke wilayah Khwarizm. Apabila dia sampai ke pintu kota, dia tidak masuk ke dalam tetapi telah menghantar 2 orang darwish kepada Shah Khwarizm dengan arahan berikut. Pergilah dan katakanlah kepada Shah, yakni Raja, penenun miskin telah datang ke pintu kamu. Dia ingin tinggal di bandarmu. Jika dibenarkan, diberikan dia akan masuk. Jika tidak, dia akan berpaling. Anda mesti menyebut perkataan-perkataan ini tepat dan dengan mengandaikan bahawa kebenaran akan diberikan serta menerima satu dokumen surat yang dimeterai dari tangan Shah sendiri. 2 darwish itu pergi ke istana dan menjelaskan permintaan. Permintaan ini kelihatan ganjil kepada Shah. Dia hanya menganggapnya sebagai lucu, menyebabkan kertas yang diingini pun ditulis serta dimeteraikan dan memberikannya kepada darwish tersebut. Ketika kedua-dua darwish itu membentangkan kertas tersebut kepada syekh mereka, kemudian mereka mengambil sebuah rumah di suatu sudut terpencil dari bandar dan menetap di situ. Hazrat Khawajah Azizan pergi setiap hari untuk pasaran buruh dan mengupah beberapa pekerja dari sana. Terusnya memberi mereka arahan. Sekarang berwuduk dan tinggal bersama kami hingga ke masa solat asar. Kemudian ambil gaji kamu dan kembali ke tempat anda. Menyedari pekerjaan ini sebagai peluang yang besar, para pekerja segera membentuk sebuah bulatan halqah di sekeliling Hazrat Khawajah Azizan.
Kali seorang daripada mereka telah memasuki halqah, dia tidak boleh menarik diri lagi. Berita pembangunan tersebut tersebar di seluruh bandar. Ini pembangunan insan itu, pembangunan diri itu tersebar di seluruh bandar. Dan halqah Hadrat Khwaja Azizan menjadi terlalu ramai untuk dimuatkan di dalam rumah yang beliau duduki. Sehingga beberapa lama kemudian seluruh Khwarizm telah berada di pintu Hazrat Khwaja Azizan. Semua orang telah terpijak antara satu sama lain untuk memahami ajarannya. Orang berbisik ke telinga Syah. Seorang syekh telah ditemui di bandar. Seluruh orang bandar menurut di belakang beliau dan menuruti jejak beliau. Jika dia menyala seperti ini, sekutu beliau akan menjadi semakin banyak. Bahawa berbeza dengan pengaruh diraja tuan akan tenggelam ke sifar. Penyelesaian untuk urusan ini mesti dicari. Apabila Syah memerintahkan Hazrat Khwaja Azizan keluar dari bandar, Hazrat Khwaja Azizan menghantar jawapan ini. Dalam kocik dada kami, ada kami membawa sepucuk surat kebenaran dimeterai yang menyatakan bahawa kami dibenarkan untuk memasuki bandar dan bahawa kami tidak akan tinggal di dalamnya. Jika Syah membatalkan kebenaran sendiri dan memeterai sendiri, kami bersedia untuk bertolak. Syah memahami keadaan tersebut dan dia tidak berasa begitu rendah untuk menarik balik kebenaran yang beliau sendiri telah berikan. Sebaliknya, beliau pergi untuk menyertai halqah majlis Hadrat Khwaja Azizan. Demikianlah berakhir masalah itu dan Syah terus menjadi salah seorang pengikut Hazrat Khwaja Azizan yang paling setia. Seumur hidup Hazrat Khwaja Azizan telah membentang tempoh 130 tahun. Ini panjang hayat dia. Beliau mempunyai dua putera lelaki bernama Khwaja Muhammad Khurd dan Khwaja Ibrahim. Khwaja Khurd, beliau adalah putera sulung Hazrat Khwaja Azizan. Nama peribadi beliau adalah Muhammad. Manakala Khurd adalah nama samaran beliau. Dalam sepanjang hayat bersama bapanya, beliau mencapai umur 80 tahun. Beliau adalah seorang induk ilmu pengetahuan dalam kedua-dua bidang, ilmiah dan kerohanian. Yang kedua, Hazrat Khwaja Ibrahim. Beliau sebagai puteranya yang muda telah dilantik sebagai pembimbing kerohanian dan jurulatih para penuntut yang berbakat, serta menjawat kedudukan sebagai pengganti Hazrat Khwaja Azizan. Apabila Hazrat Khwaja Azizan hampir dengan kematian, beliau mengetahui bahawa apabila dia menganggap puteranya yang muda sebagai lebih layak untuk menjalankan tugas ini, soalan yang berikut pasti akan timbul di kalangan para sahabatnya bahawa sedangkan Khwaja Khurd, anaknya yang sulung, tidaklah kekurangan ilmu yang dapat difahami. Dan sedangkan beliau, ini Khwaja Ibrahim adalah dan Khwaja Khurd adalah anak yang sulung. Mengapa kewajiban ini tidak diberikan kepadanya dan kenapa kepada anaknya yang muda? Hazrat Khwaja Azizan mengesan kebimbangan ini dalam hati mereka, lalu beliau berkata, sebabnya ialah bahawa Khwaja Khurd akan berpindah ke dunia lain tidak lama selepasku. Ini dia tahu anak sulung itu akan meninggal sesudah dia wafat. Jadi dia nak bagi supaya ada pengganti dia tu, dia lama sikit, dia bagi amanah tu pada anaknya yang muda. Sebabnya ialah bahawa Khwaja Khurd akan berpindah ke dunia lain tidak lama selepasku. Sebagai kebenarannya adalah hanya 19 hari selepas kematian Hazrat Khwaja Azizan, Hazrat Khwaja Khurd pula telah mengikutinya. Berikut adalah tarikh kematian Hazrat Khwaja Azizan dan putera-puteranya. Ini Hazrat Khwaja Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih wafat pada 28 Zulkaidah 721 Hijrah bersamaan dengan 1315 Masihi, dalam bulan Zulkaidah yang lepas. Kita dah masuk Zulhijjah kan? Namanya 3 hari lepas. Yang tarikh wafat Hazrat Khwaja Muhammad Khurd pada 17 Zulhijjah 721 Hijrah. Dan Hazrat Khwaja Ibrahim pada 793 Hijrah bersamaan 1390 Masihi. Selepas Khwaja Ibrahim, terdapat 4 lagi khulafa Hazrat Khwaja Azizan yang setiap seorang dari mereka bernama Muhammad dan setiap seorang dari mereka telah dikurniakan dengan kesempurnaan. Ini 4 orang khalifah Khwaja Azizan yang bernama Muhammad. Yang pertama, Khwaja Muhammad Kulah Duz. Beliau adalah salah seorang khalifah Hazrat Khwaja Azizan. Makam kuburnya terletak di Khwarizm. Yang kedua, Khwaja Muhammad Halaj Balkhi adalah salah seorang khalifahnya yang cemerlang bagi Hazrat Khwaja Azizan. Makam kubur beliau berada di Balkh. Yang ketiga, Khwaja Muhammad Bawardi.
juga adalah salah seorang khalifah Hazrat Khawajah Azizan. Kuburnya terletak di Khwarizm. Dan yang keempat, Hazrat Khawajah Muhammad Baba As-Samasi rahmatullah alaih, merupakan penerus bagi silsilah Khawajagan, yang merupakan syekh kepada Hazrat Khawajah Shah Bahuddin Naqsyabandi rahmatullah alaih. Itulah sedikit sebanyak tentang tazkirah Hazrat Khawajah Azizan Ali Ramitani rahmatullah alaih. Seorang syekh yang besar pada zamannya yang menjadi sumber limpahan faiz bagi sekalian para ahlullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sedikit daripada limpahan sebagaimana yang dilimpahkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita juga jazbah, kegairahan untuk berzikir mengingati Allah. Qawli hadza astaghfirullah li wa li walidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadiahkan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.